Masuk pada hadis kita. Bahaya kemewahan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, "Inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Idza tala'a Mus'ab bin Umair ma 'alaihi illa burdah lahu marfu'ah. Bifarru falamma rahu Rasulullah bakani alladhi kana fihi min an-ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi. Thumma qala Rasulullah, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi suhfah wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustaru al-Ka'bah. Qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairun minna al-yawm natafarraghu lil-ibadah wa naqfa al-mu'nah. Faqala Rasulullah, la antumul yawma khairum minkum yawma idzin. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Thalib, ini menantu Rasulullah, berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, satu orang sahabat, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Mus'ab ni dia ada satu helai kain saja, kain selendang, yang itulah pakaian dia. Kain itu pula dah bertampal dengan kulit. Punya miskinnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Makkah dahulu. Kerana sangat dimanjakan oleh ibunya. Mus'ab ni masa di Makkah dia ni anak orang kaya. Mak dia manjakan dia, dia nak apa pun dapat. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang, yakni ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin, yakni orang-orang yang berhijrah, yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad cakap kepada para sahabat, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Macam kita hari ni lah, pagi baju lain, petang baju lain, ya? Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Lepas makan nasi, ada pula dia punya pencuci mulut. Macam itulah. Dan kamu menutup, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab para sahabat, wahai Rasulullah, tentunya pada waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Tentulah bila kita dah senang ni, tentulah lebih baik daripada sekarang. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadah sahaja dan tidak usah mencari rezeki. Bila kami dah senang esok ni, pakaian pun banyak, rumah pun cantik, makanan pun mewah, kami nak tumpu pada ibadah saja. Cari duit ni kami nak tinggal dah. Lalu Nabi bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Kata Nabi Muhammad, masa kamu tengah hidup miskin ni lebih baik daripada kamu akan kaya satu hari nanti. Sebab bila kaya ni dia macam-macam jadi. Mula-mula tu, sebelum kaya, semua fikir nak buat baik. Nak derma, nak belajar mengaji, nak tolong orang. Tapi bila dah jadi kaya, dia nak fikir untuk kaya lagi. Kalau dia tak fikir kekayaan itu, dia akan kalah dengan orang lain. Dia terpaksa fikir pasal duit lah. Yang dia niat nak mengaji, nak pergi umrah, nak tolong orang tadi tu habis dah. Tak ada masa dah. Dia akan sibuk dengan kekayaan tu. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi malam ini kita akan tengok cerita Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni asal dia anak satu orang kaya di Mekah. Dia belum beragama Islam lagi lah. Masa dia beragama berhala lah. Satu orang yang kaya. Bila datang Nabi Muhammad, Mus'ab ni dia masuk agama Islam. Masuk agama Islam, mak dia cukup marah dengan dia. Sampaikan keluarga dia ikat dia tak pergi keluar rumah. Dia ni suka curi-curi keluar untuk pergi masuk majlis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa silah, dia suka nak pergi dengar. Jadi mak bapak dia ni penyembah berhala, mereka tak bagi dia pergi. Dikatakan dalam ramai-ramai pemuda, remaja di kota Mekah tu,
Mus'ab lah yang paling bergaya sekali. Sebab baju dia jenis mahal. Orang lain tak mampu pakai baju sekarang tu, dia mampu pakai. Sebab mak dia manjakan dia. Kalau di sini dia kata baju tu berharga 200 dirham. Banyak mana tak tahu ni, kira harga memang mahal lah. Orang lain tak mampu pakai. Punya bergayanya Mus'ab ni. Tapi elok saja dia masuk agama Islam, dia pun kena perintah berkurung dalam rumah dia, tak boleh keluar. Tapi dia curi lari. Lari dia berhijrah kali pertama ke Abyssinia, seberang laut. Dan kali kedua berhijrah ke Madinah, dia pun hijrah ke Madinah. Bila hijrah, dia jadi satu orang yang miskin. Asalnya dia tu macam anak raja, baju cukup cantik, cukup mewah, cukup mahal. Bila sampai duduk di Madinah tu, dia ada sehelai kain saja. Tu je harta dia. Rumah pun tak ada, tumpang rumah orang ataupun duduk di masjid. Sehelai kain tu pun dah tertampal dengan kulit. Sebab itu Nabi Muhammad bila tengok Mus'ab, dia menangis. Macam kita lah. Raja muda kita, Raja Nazrin, kita tengok punya cantik baju, punya mahal, mewah kan. Tiba-tiba disebabkan dia nak Islam ni, bagi contoh lah ni, dia sehelai kain belikat je dah. Baju pun tak ada, sehelai kain belikat je. Kemana-mana pun berperang pun yang tu lah. Dia kerja pun yang tu, kain belikat tu, beribadah pun kain belikat tu, pergi perang pun kain belikat je lah. Bila kita tengok macam tu, kita pun tentu akan rasa kesian, rasa sedih. Sebab asalnya hidup mewah, ketinakkan Islam ni tadi, anak raja pun dia akan jadi miskin. Jadi Nabi Muhammad dia rasa sedih sangat tengok Mus'ab ni. Sungguh pun macam tu, Mus'ab ni walaupun hidup susah, dia tak kembali kepada keluarga dia tak kembali kepada agama berhala. Dia bertahan juga, hidup susah pun tak apa. Sebab dia yakin, hidup di dunia ni tak lama. 60-70 tahun, habislah kita pun berpindah ke alam yang bakhar. Di sana nanti banyak kemewahan boleh dapat. Berjuta-juta tahun selama-lamanya. Dan Mus'ab pun umur tak panjang. Dalam perang Uhud, dia ni bertindak sebagai salah seorang pemegang bendera. Dalam peperangan zaman dulu, pemegang bendera ni penting. Kalau ada 10 pemegang bendera, contohnya, maksud dia 1000 tentera. Kalau satu pemegang bendera jatuh, tinggal 900. Macam itulah. Jadi pemegang bendera ni, walaupun orang lain semua dah mati dah, dia kena pertahan bendera tu. Supaya semangat kawan-kawan dia tak hilang. Asal-asal perang, kita ada 10 bendera. Pihak musuh pun 10 bendera. Dah perang-perang lebih kurang 2 jam, tengok sebelah musuh tinggal 3 bendera. Kita ada 9 lagi. Maksud dia belah sana 300 lah tu. Belah kita 900. Kita lagi semangat. Jadi bendera ni dia kena pertahan. Mus'ab ni disebabkan dia pemegang bendera, tentera Islam pula kalah dalam perang Uhud ni. Datang satu orang musuh, dia tetak sebelah tangan. Dia pegang dengan tangan satu lagi. Datang pula musuh lagi, tetak pula sebelah lagi. Dia kepit dengan dada dia. Tangan dia yang sebelah tu, yang terkulai tu, dia kepit pula bendera tu, punya pertahan. Supaya tak jatuh. Dia tak lari. Dan akhirnya dia kena satu anak panah. Mati. Mati syahid. Mati syahid. Asalnya dia ni satu orang yang sangat mewah, sangat handsome, sangat kaya. Akhirnya mati syahid dalam keadaan sehelai kain tu. Kain dapan tak cukup. Sebab kain yang bertampai kulit tadi tu pun pendek. Bayanglah pergi perang pakai kain belikat. Satu helai kain dia. Itu benar tu, tengah-tengah panas. Kita pun tak sanggup. Nak pergi perang pakai kain belikat saja. Jadi nak tutup badan dia tu kain tak cukup. Bila tutup bahagian kepala, belah kaki dia terkeluar. Bila tarik tutup belah kaki, belah kepala terkeluar. Itu yang buat para sahabat dan Nabi Muhammad yang lagi sedih. Asal satu orang kaya, bila mati sampai macam tu keadaan dia. Jadi Nabi Muhammad, dia suruh para sahabat ni, tutuplah kepala Mus'ab ni dengan kain. Belah kaki dia tutup dengan daun. Yang tu je boleh. Yang tu je boleh. Jadi begitulah kisah satu orang sahabat, sebagai kita ambil iktibar. Untuk mendapatkan Islam, nak mempertahankan Islam ni bukanlah satu benda yang mudah. Tapi kalau kita ni jenis yakin, kita akan terus, tak paling belakang dah. Kita tetap bertahan. Baik. Hari ni kita cerita Mus'ab saja. Pasal huraian hadis kita sambung kuliah yang akan datang.